Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Lepas dah viral, barulah mereka kelang kabut nak ambil tindakan. Kau jangan main-main dengan suara rakyat. Kita intro dulu. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau anda masih ingat, semalam saya telah membuat satu video mendedahkan betapa ada satu signboard atau tulisan dekat dinding di Dataran Gopeng yang telah menyalahi Undang-Undang PBT. Anda perhatikan gambar ini. Tulisan Cina untuk Dataran Gopeng itu jauh lebih besar dalam berada kat dekat atas, tetapi jauh lebih besar berbanding dengan tulisan bahasa Melayu dan juga bahasa Tamil. Bahasa Tamil tu kita fahamlah kan, sebab memanglah itu merupakan bahasa ketiga. Tetapi tulisan bahasa Cina itu jauh lebih besar berbanding dengan tulisan bahasa Melayu dekat signboard Dataran Gopeng tersebut. Dan ini telah menyalahi Undang-Undang PBT itu sendiri. Sekadar satu recap, untuk apa-apa saja tulisan, sama ada dekat signboard kedai ke ataupun dekat mana-mana signboard di dinding ke apa-apa sebagainya kan, mestilah mengikut Undang-Undang PBT. Dan undang-undang penulisan ini antara lain, bahasa Melayu mestilah digunakan di setiap papan tanda, tidak terkecuali. Dan kalau nak gunakan bahasa-bahasa lain, bahasa yang dibenarkan ialah bahasa Inggeris, bahasa Mandarin ataupun bahasa Tamil. Sesuailah dengan negara kita ini. Dan kalaulah signboard itu mengandungi pelbagai bahasa, contohnya ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan sebagainya, bahasa Melayu mestilah diletakkan di tempat yang tertinggi dan saiznya mestilah sekurang-kurangnya 30% lebih besar berbanding dengan tulisan bahasa-bahasa lain. Dan bahasa-bahasa selain daripada saya sebutkan tadi tidak dibenarkan sama sekali. Ada tulisan Pakistan ke, tulisan Vietnam ke, tulisan apa-apa ke, tidak dibenarkan. Dan semalam saya telah mendedahkan hasil daripada pendedahan yang dibuat oleh orang-orang Gopeng betapa dekat Dataran Gopeng pelanggaran peraturan itu telah berlaku. Signboard yang ada di situ ataupun papan tanda yang ada dekat tembok itu menaksikan tulisan Cina jauh lebih besar dan kedudukannya lebih tinggi berbanding dengan tulisan bahasa Melayu dan juga bahasa Tamil, sekaligus menyalahi Undang-Undang PBT seperti mana yang telah saya sertakan tadi. Dan semalam saya telah membuat video meminta penjelasan dari Majlis Daerah Kampar serta penjelasan daripada Adun Teja yang juga merupakan Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Perak iaitu Chah Leh Kang, serta meminta penjelasan juga dari Ahli Parlimen Gopeng iaitu Dr. Lee Boon Chye dan juga Ahli Parlimen Kampar iaitu Ko Chung Sen, di mana mereka ini bertanggungjawab terhadap semua perkara yang berlaku. Apa-apa hal, mereka kena bertanggungjawab, mereka kena memberikan penjelasan. Tengok-tengok pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rakan saya dekat Gopeng itu telah memberikan saya 2 keping gambar yang menunjukkan tulisan yang kontroversi itu telah ditutup oleh pihak-pihak yang tertentu, telah di-cover, tidak ditunjukkan lagi kepada khalayak, seolah-olahnya hendak menutup tulisan itu daripada terus disaksikan oleh ramai pihak. Nampak gayanya ada pihak yang telah terkesan dengan pendedahan yang telah kita buat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada pihak yang telah terasa cili akibat daripada pendedahan yang telah dilakukan oleh orang Gopeng sendiri. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita sebenarnya bukan suka sangat nak jadi kepo ke, busybody ke apa-apa ke. Tetapi dalam hal-hal seperti ini, pelanggaran peraturan tidak dibenarkan sama sekali. Bila engkau langgar peraturan, bermaksud engkau telah melanggar undang-undang. Bila engkau melanggar undang-undang, bermaksud engkau telah melanggar perlembagaan itu sendiri. Dan adalah satu perkara yang sangat-sangat malang bila pelanggaran itu dilakukan oleh majlis daerah, oleh MP Adun dan sebagainya. Sepatutnya mereka ini lebih cakna lah terhadap undang-undang setempat. Sepatutnya mereka lebih cakna tentang bahasa Melayu itu ialah bahasa kebangsaan, mestilah diutamakan berbanding bahasa-bahasa lain. Kita bukan menidakkan penggunaan bahasa lain, tidak. Negara ini majmuk, biasalah tu. Tetapi dalam masa yang sama juga, macam saya katakan, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan, mestilah diutamakan dalam apa jua keadaan sekalipun. Dan sekarang ini, seperti mana telah saya sebutkan tadi, signboard itu, papan tanda itu telah pun dihalang ataupun telah ditutup oleh pihak-pihak yang tertentu. Dan saya harapkan bukan sekadar tutup sajalah. Sebab kalau biarkan rupa tutup macam tu, comot borok rupanya. Jadi kita minta agar Majlis Daerah Gopeng ataupun kontraktor-kontraktor mereka untuk ubah tulisan tersebut. Letakkan perkataan Gopeng itu yang paling besar dan diikuti dengan tulisan Cina serta tulisan India atau apa-apa bahasa yang tertakluk dalam peraturan dan undang-undang. Ingat, negara ini ada peraturan, ada undang-undang.
kalaulah majlis daerah pun tidak mampu untuk mematuhi undang-undang tersebut, dan apalah lagi yang kita boleh harapkan daripada rakyat Malaysia ini secara khas, betul tak? Dan kita minta selepas ini tolong lebih sensitif tentang perkara ini. Memang nampak macam cikai, alah bahasa je pun. Tetapi ini bukan soal bahasa semata-mata. Ini bukan soal perkauman. Sebaliknya, ini ialah soal pelanggaran undang-undang yang tidak sepatutnya berlaku pada era ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi sekiranya kalau tindakan ini benar-benar dibuat oleh Majlis Daerah Kampar yang telah tutup signboard tersebut, dan kita ucapkan tahniahlah kerana cepat bertindak. Tetapi adjust lah cepat-cepat ya. Jangan biarkan macam tu je. Macam saya katakan, borok rupanya. Dan kena ingat, walaupun kerajaan ini kerajaan anda dan anda boleh kata macam ini, Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. tetapi jangan dilupakan, negara ini masih ada rakyatnya yang masih akan terus serta tetap akan terus mempertahankan perlembagaan negara ini. You don't play with rakyat. Nasib baiklah kita sekadar buat video untuk meminta penjelasan dan kemudian anda ambil tindakan. Kalau saya buat video tanya soalan ni, anda nak jawab apa masalahnya? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?